Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Oke, kita teruskan topik ataupun tajuk perbincangan kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan panduan menjawab soalan kertas 1 bahagian E. Oke, Johan harap kamu dapat mempelajari atau menguasai panduan ataupun tips-tips yang cikgu akan kongsikan sebentar lagi. Oke, kita teruskan dengan tajuk kita. Yang pertama, keperluan peperiksaan SPM. Ini adalah format baru bagi tahun yang ini, yaitu 2021. Dia berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya, kamu adalah batch yang pertama akan menduduki ataupun menjawab kertas exam format baru. Kita teruskan. Soalan. Soalan bahagian E kertas 1. Skop soalan dia yaitu menulis karangan dengan menguraikan pendapat berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Dia ada pelbagai bahan rangsangannya yang diberikan. Terdapat dua atau tiga jenis bahan rangsangan yang diberikan berdasarkan satu isu atau tema. Seterusnya, kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan boleh terdiri daripada gambar, raja, ilustrasi, kartun, peta, pelan, iklan, petikan, dan sebagainya. Ada banyak ya jenis bahan ni yang boleh dia sediakan untuk kamu. Panjang karangan hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kamu perlu jawab antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja ya. Kamu kena ikut skop soalan. Dia punya markah atau masanya dia bergantung kepada soalan dia ada berikan ya. Panduan menjawab soalan. Baca dan fahami arahan soalan. Yang pertama, kamu kena baca dan fahami arahan soalan terlebih dahulu. Kenal pasti tema atau isu yang dibincangkan. Maksudnya, kamu perlu kenal pasti tema keseluruhan isu yang dibincangkan. Jadi senang untuk kamu buat. Teliti tajuk dan bahan. Yang kedua, teliti tajuk dan bahan-bahan rangsangan yang diberikan. Fahami isu yang dikemukakan. Maksudnya, kamu teliti tajuk ataupun fokus dia. Lepas tu, kamu perlu cari dia punya fokus, tajuk, dan teliti bahan-bahan yang diberikan. Isu akan dikemukakan dalam bahan yang diberikan. Kelas. Yang ketiga, analisis bahan-bahan tersebut dengan kritis dan analisis agar dapat mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tema. Maksudnya, kamu kena meneliti kehendak soalan ataupun tema yang sesuai untuk kamu punya topik perbincangan. Jadi, kamu punya isi tu kamu dapat cari kalau kamu sudah tahu dia punya tema. Ya. Kamu perlu senaraikan isi-isi yang sesuai. Jangan sampai isi kamu tu lari daripada tajuk. Jadi kamu tidak akan dapat markah. Markah kamu akan ditolak. Yang keempat, sediakan rangka karangan yang mengandungi pendahuluan, pendahuluan, isi dan penutup secara ringkas. Pendahuluan karangan dalam membincangkan isu secara umum, umum dan ditulis dalam satu perenggan, yaitu anggaran 20 patah perkataan. Jangan sampai kamu lari daripada topik. Sambungannya. Yang keenam, Anda perlu menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi. Susun isi mengikut kepentingan. Susun maksudnya ikut urutan yang sesuai, yang betul. Supaya ada hubung kait. Hubung kait. Yang ketujuh, huraikan isi dengan memberikan penjelasan berdasarkan sebab. Huraikan isi dengan memberikan penjelasan bersebab, cara dan kesan. Jadi dia ada hubung kait ayat dengan ayat ya. Isi juga boleh dimantapkan dengan memberikan contoh yang sesuai. Jadi di sini cikgu dapat simpulkan kamu ada ayat tema ataupun ayat fokus, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas ataupun kesimpulan dalam satu perenggan isi. Isi mestilah diolah dengan baik. Kamu perlu olah kamu punya isi dengan, kamu perlu kembangkan isi kamu dengan ayat yang baiklah. Pastikan isi karangan disampaikan dengan bahasa yang gramatis. Bahasa yang gramatis, jangan ayat gantung. Jangan ayat gantung. Penggunaan kosakata yang luas. Kamu perlu belajar lagi banyak kosakata ya. Dan diselitkan dengan peribahasa yang sesuai. Ini adalah satu poin penting ya. Maksudnya kalau kamu letak peribahasa, mungkin karangan kamu tuh akan menjadi lebih menarik. Tapi cari peribahasa yang sesuai, yang sesuai untuk digunakan. Jangan ambil peribahasa menambil saja. Nanti tidak sesuai, susah pula kan. Menutup mestilah padat dan dapat dirumuskan.
tema yang dibincangkan. Penutup terdiri daripada cadangan dan harapan terhadap isu yang dibincangkan. Oke, dalam kesimpulan ini kamu perlu ada, yang paling penting kamu ada ayat cadangan sama harapan. Kamu perlu ada dua tuh. Baru kamu, macam karangan kamu ini ada kakinya. Ada penutup yang ditutup dengan cantik ya. Setelah siap, semak ejaan, tanda baca, dan struktur ayat dalam karangan. Oke, sebab struktur ayat ataupun tanda baca, kesalahan teknikal itulah, dia pun membawa marka ya. Kalau kamu banyak typo, kesalahan ejaan, tanda baca entah kemana, mungkin marka kamu akan kurang. Oke, seterusnya cikgu dapat rumuskan langkah-langkah ataupun tips yang kita bincang, yaitu yang pertama, membaca bahan rangsangan. Itu yang pertama. Ini adalah rumusannya. Yang pertama, kamu kena membaca bahan rangsangan. Oke? Kenal pasti kehendak soalan. Itu yang paling penting supaya kamu tidak terlari daripada landasan dan menepati kehendak soalan. Yang kedua, kamu perlu menyediakan rangka karangan. Rangka karangan ini pentingnya kamu kena buat. Macam kalau kamu dibagi kertas tuh, kamu perlu buat di tepinya, kamu rangkalah pendahuluan, kamu perlu tulis apa, cari dia punya TKS. Maksudnya tema, kata kunci, sama dia punya apa tuh, dia punya skopnya. Itu kamu perlu cari. Oke? Dalam sudah pendahuluan kamu isi kamu just cari dia punya isi penting. Isi penting yang sesuai. Ya, sekurang-kurangnya 3. Dan yang terakhir dia punya rangka untuk penutup. Kamu kena ada ayat harapan dan cadangan dan harapan. Ada 2. Oke, yang seterusnya menulis karangan lengkap. Karangan lengkap ini kamu masukkanlah segala idea huraian-huraian yang bernas dalam satu perenggan. Dalam 3 perenggan. 5 perenggan. 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi, dan 1 perenggan penutup. Lengkaplah jadi 5 ya. Dalam setiap isi itu kamu boleh buat dalam 1 perenggan. Jangan campur adukkan ya. Oke, yang terakhir menyemak karangan. Kamu perlu semaklah karangan kamu daripada dia punya segi persembahan bahasa, dari segi dia punya tanda baca, susunan ayat, semuanya kamu perlu teliti sebelum kamu hantar. Oke, itu saja. Terima kasih semua. Harap ini memberi manfaat untuk kamu sebelum kamu mula membuat ataupun menjawab karangan bagian kertas 1. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita sudah belajar sebentar tadi berkaitan dengan panduan menjawab soalan kertas 1 bahagian E. Jadi cikgu harap kamu sudah belajar semuanya, sudah faham macam mana mau menjawab soalan tersebut. Oke, tugas kamu hari ini adalah cikgu mau kamu buat nota ringkas, padat dan mudah untuk kamu baca ya bila kamu exam. Jadi cikgu berikan kamu kebebasan untuk membentuk nota kamu, ikut kreativiti masing-masing ya, ikut kreativiti masing-masing. Cikgu tidak ada tetapkan kepada kamu perlu buat macam begini, macam itu. Kamu perlu buat nota, sama ada buat dalam peta minda kah, buat peta bui kah, penulisan biasa kah, itu daripada kamu. Bila kamu sudah siap, kamu perlu antar dengan cikgu untuk cikgu semak. Oke? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.